Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-27. Apa terjadi kepada Ishak, Yakub dan Esau. Ishak memberkati Yakub. Mari kita bermula. Pada suatu hari, ketika Ishak sudah tua dan buta pula, dia memanggil Esau, anak yang sulung, lalu berkata kepadanya, "Hai anak aku." "Ya, ayah," jawab Esau. Ishak berkata, "Engkau tahu bahawa aku sudah tua dan mungkin tidak hidup lama lagi. Ambillah busur dan anak panah kamu. Pergilah memburu seekor binatang di padang. Masakkanlah makanan lazat yang aku sukai dan bawalah makanan itu kepada aku. Selepas itu, memakannya, aku akan memberkati engkau sebelum aku meninggal." Percakapan Ishak dengan Esau itu didengar oleh Ribkah. Maka selepas Esau berangkat untuk pergi berburu, Ribkah berkata kepada Yakub, "Aku baru sahaja mendengar bapa kamu berkata kepada Esau begini, 'Berilah aku seekor binatang buruan dan masaklah makanan yang lazat untuk aku. Selepas aku memakannya, aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku meninggal.'" Ribkah berkata lagi, "Sekarang, hai anak aku, dengarlah aku dan lakukanlah apa yang aku katakan ini. Pergilah ke tempat kawanan domba kita dan pilihlah 2 ekor anak kambing yang gemuk supaya aku memasakkan makanan yang sangat disukai bapa kamu. Kemudian bawalah makanan itu kepadanya supaya dimakannya. Selepas itu dia akan memberkati engkau sebelum dia meninggal." Tetapi Yakub berkata kepada ibunya, Mak tahu badan Esau berbulu, sedangkan badan saya tidak. Jangan-jangan ayah meraba badan saya dan tahu bahawa saya menipu dia. Nanti dia tidak akan memberkati saya. Sebaliknya, mengutuk saya pula." Ayat 13. Ibunya menjawab, Jangan khawatir nak. Biar mak yang menanggung segala kutukannya. Buat saja apa yang mak suruh. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Maka Yakub pergi mengambil kambing. Dia membawa kambing-kambing itu kepada ibunya. Lalu Ribkah memasak makanan kesukaan Ishak. Selepas itu, Ribkah mengambil pakaian Esau yang terbaik yang disimpannya di dalam kemah, lalu mengenakan pakaian itu pada Yakub. Dia menutupi lengan dan leher Yakub yang tidak berbulu dengan kulit kambing. Dia memberikan makanan yang lazat itu bersama dengan roti yang dibuatnya kepada Yakub. Kemudian Yakub pergi kepada bapaknya dan berkata, "Ayah." "Ya," jawab bapaknya. "Siapakah engkau, Esau atau Yakub?" Yakub menjawab, "Saya Esau, anak sulung ayah. Saya sudah melakukan suruhan ayah. Duduklah dan makanlah daging binatang buruan yang saya bawa ini supaya ayah dapat memberkati saya." Ishak berkata, "Bagaimana engkau mendapatkannya dengan begitu cepat, hai anak aku?" Jawab Yakub, "Tuhan Allah yang disembah ayah telah menolong saya." Ishak berkata kepada Yakub, "Mari dekat sikit supaya saya dapat meraba engkau. Benarkah engkau ini Esau?"
Yakub menghampiri bapaknya. Bapaknya meraba dia dan berkata, "Suara kamu, suara Yakub. Tetapi lengan kamu seperti lengan Esau." Ishak tidak mengenali Yakub kerana lengannya berbulu seperti lengan Esau. Ishak hampir memberkati Yakub. Tetapi dia bertanya lagi, "Benarkah engkau ini Esau?" "Ya," jawab Yakub. Ishak berkata, "Berilah aku daging itu. Selepas aku makan, aku akan memberkati engkau." Yakub membawa makanan itu kepada bapaknya dan juga wain untuk diminum. Kemudian bapaknya berkata kepadanya, "Marilah lebih dekat lagi kepada aku dan ciumlah aku, anak." Ketika Yakub datang untuk mencium bapaknya, Ishak menghidu pakaiannya lalu memberkati dia. Ishak berkata, "Bau anak aku seharum padang yang sudah diberkati Tuhan. Semoga Tuhan mengurniakan engkau embun dari langit dan menjadikan ladang-ladang kamu subur. Semoga dia mengurniakan engkau gandum dan wain yang berlimpah-limpah. Semoga bangsa-bangsa menjadi hamba kamu dan suku-suku takluk kepada kamu. Semoga engkau menguasai semua saudara mara kamu. Dan semoga keturunan ibu kamu sujud di hadapan kamu. Terkutuklah semua orang yang mengutuk engkau, dan diberkatilah semua orang yang memberkati engkau." Esau mohon berkat daripada Ishak. Ayat 30. Selepas Ishak memberkati Yakub dan sebaik sahaja Yakub pergi, Esau abangnya pulang dan berburu. Dia juga memasak makanan yang lazat dan membawa makanan itu kepada bapaknya. Dia berkata, Ayah bangunlah dan makanlah daging yang saya bawa untuk ayah, supaya ayah dapat memberkati saya." "Siapakah engkau?" Ishak bertanya. Esau menjawab, "Esau anak sulung ayah." Seluruh tubuh Ishak gemetar, lalu dia bertanya, "Jika begitu, siapakah yang sudah memburu binatang dan membawanya kepada aku tadi? Aku telah memakannya sebelum engkau tiba. Kemudian aku memberikan berkat aku yang terakhir kepadanya. Dan kini berkat itu menjadi miliknya selama-lamanya." Apabila Esau mendengar hal itu, dia merangrang dengan penuh kepedihan, lalu berkata, "Berkatilah saya juga, ayah." Ishak menjawab, "Adik kamu sudah datang dan menipu aku. Dia sudah mengambil berkat yang sebetulnya hendak aku berikan kepada kamu." Esau berkata, "Inilah kali kedua dia menipu aku. Patutlah namanya Yakub. Dia sudah mengambil hak saya sebagai anak sulung dan sekarang dia mengambil pula berkat yang sepatutnya untuk saya. Tidakkah ayah mempunyai berkat lain bagi saya?" Ishak menjawab, "Aku sudah menjadikan dia tuan kamu, dan semua saudara maranya akan menjadi hambanya. Aku sudah memberikan gandum serta wain kepadanya. Sekarang tiada apa-apa lagi yang boleh aku lakukan untuk kamu, anak." Esau terus-menerus merayu kepada bapaknya, "Adakah ayah mempunyai satu berkat sahaja? Berkatilah saya juga, ayah." Maka dia mula merangrang lagi. Kemudian Ishak berkata kepadanya, "Tiada embun dari langit bagi kamu. Tiada ladang yang subur untukmu. Engkau akan hidup dengan pedang kamu.
tetapi menjadi hamba adik kamu. Namun, apabila engkau memberontak, engkau akan bebas daripada kuasanya. Maka Esau membenci Yakub kerana bapaknya sudah memberikan berkatnya kepada Yakub. Esau berfikir, tidak lama lagi ayah akan meninggal, dan apabila masa berkabung selesai, aku akan membunuh Yakub. Ishak menyuruh Yakub pergi kepada Laban. Ayat 42. Apabila Ribka mendengar tentang rancangan Esau, dia memanggil Yakub dan berkata, "Dengarlah, abang kamu Esau merancang untuk membalas dendam dan membunuh engkau. Sekarang, hai anak aku, buatlah apa yang aku katakan. Pergilah dengan segera kepada abang aku Laban di Haran. Tinggallah bersama-sama dia untuk beberapa lama, sampai kemarahan abang kamu reda dan dia lupa akan perbuatan kamu terhadapnya. Kemudian aku akan menghantar orang untuk membawa engkau kembali. Aku tidak mahu kehilangan kedua-dua orang anak aku pada hari yang sama." Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku jemu dan bosan dengan isteri-isteri Esau yang berbangsa asing itu. Jika Yakub juga berkahwin dengan gadis Het, lebih baik aku mati sahaja." Ya. Ribka mengambil peluang untuk menghantar Yakub kepada abangnya Laban. Itulah dia bercakap begitu. Ya. Kita mesti tahu bila kita dipersalahkan. Kita mesti mengampuni orang yang berbuat salah itu. Kerana kita tahu Tuhan sahaja mendengar kita dengan hati yang tulus daripada kita. Kalau kita menaruh dendam, kepahitan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan mendengarnya. Itulah kita mesti ada Roh Kudus untuk membimbing kita supaya bila kita dilukakan atau macam kesempatan ini yang berlaku dalam hidup Ishak, Yakub, Esau, inilah berlakunya. Tetapi kita mesti ampun sesama sendiri, kerana kita semua dicipta oleh Tuhan dengan mirip Tuhan. Kalau kita tidak mahu melepaskan pengampunan, maka banyak akan berlaku. Kepahitan akan berlaku dalam hati kita. Hati kita akan menjadi keras. Ya. Ini adalah Kejadian bab ke-27. Kita merenungnya. Sekian, terima kasih. Shalom.